ambil lebih sedikit masa dan dalam keadaan yang untuk mendapat mukadimah dalam pengalaman beliau. Tetapi saya rasa insya-Allah selepas ini kita akan buka untuk mendapat penjelasan bagaimana berlakunya program-program yang melibatkan pemurtadan terhadap sebahagian besar, dan saya harap Tuan Haji dapat menggambarkan juga tentang bagaimana dan berapa jumlah ataupun bagaimana suasana sebenar sekarang ini di dalam kalangan masyarakat yang berada di hadapan kita, khususnya di Malaysia ini. Jadi untuk seterusnya saya persilakan Saudara Muhammad Abdullah atau nama asalnya Nicholas Sylvester untuk memulakan insya-Allah sebelum ini. Kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi majlis yang dimuliakan, Yang Mulia Pengarah Ustaz Ismail Abdul Halim, para alim ulama, ustazah, syarah, barisan penceramah, sidang hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya merupakan first generation Christian. Emak dan bapak saya adalah generasi pertama Kristian dalam keluarga saya. Nenek saya animist ataupun orang yang tidak mempunyai pegangan agama. Walaupun di situ dalam agama, dalam keturunan Kadazan, bangsa Kadazan, dusun, mereka mempunyai kepercayaan terhadap satu konsep yang dipanggil sebagai kinohaingan ataupun satu kuasa gaib yang agung. Mungkin orang Kadazan ini satu masa dahulu, dan begitu juga orang-orang asli di Malaysia ini seluruhnya, pada satu masa dahulu telah sampai kepada mereka nabi-nabi. Tetapi setelah berzaman, maka mereka kehilangan kepercayaan tersebut. Tetapi poin yang saya nak bawa di sini ialah betapa umat Islam yang telah sampai ke negeri Sabah. Jika kita mengungkap kembali sejarah Islam sampai ke negeri Sabah, Islam telah berada di negeri Sabah daripada abad ke-10 lagi. Kerajaan Brunei itu telah wujud sejak abad ke-10 lagi. Pada abad ke-13 berlaku penguasaan Kesultanan Brunei ke atas negeri Sabah dan Kerajaan Sulu. Kerajaan Brunei telah menguasai bahagian pantai barat selatan dan sedikit daripada pedalaman negeri Sabah, dan Kesultanan Sulu telah menguasai sebahagian besar daripada pantai timur negeri Sabah. Dan di situ berlaku penghijrahan transmigrasi umat Islam. Pada abad ke-13 lagi, umat Islam telah sampai ke kampung saya, iaitu Papar, iaitu di bagian daripada pantai barat selatan negeri Sabah. Dan di situ apabila kita melihat ada persempadanan, di sebelah sini ialah umat Islam daripada keturunan Melayu Brunei, di sebelah sini adalah keturunan Kadazan yang belum sampai kepada mereka Islam. Dalam masa daripada abad ke-13 sehingga abad ke-21 ini, dalam masa 700 tahun, umat Islam telah ketinggalan. Walaupun mereka telah berada di negeri Sabah selama 700 tahun, umat Kristian yang datang pada tahun 1881, abad ke-19, cuma dalam masa 100 tahun telah berjaya mengatasi umat Islam dari segi kerja-kerja dakwah, dari segi kerja-kerja missionary. Oleh itu mereka telah berjaya mengkristiankan mak dan bapak saya.
sedangkan mereka duduk berhampiran dengan keluarga saya. Dan mungkin ini terkesan kepada saya kerana ia berlaku pada keluarga saya sendiri, tetapi bagaimana dengan majoriti umat Kadazan ataupun umat pribumi Sabah, dan demikian juga kita mengambil lebih luas lagi di Malaysia ini, kaum orang asli, bagaimana dengan perasaan mereka, bagaimana dengan keadaan mereka, yang mana umat Islam hidup bersama-sama dengan mereka tapi tidak menyampaikan Islam kepada mereka. Saya ingin mengambil sedikit statistik bagaimana seriusnya umat Kristian bekerja dari segi missionary work mereka untuk membawa, menyampaikan dakwah mereka kepada umat Islam dan umat yang belum berpegangan agama di negeri Sabah. Tahun 1969, pada tahun 1969 madrasah Islam di negeri Sabah cuma 11 saja, sedangkan mereka telah bertapak di situ daripada kurun ke-13 lagi. Umat Kristian yang datang pada abad ke-8, abad ke-19, hujung abad ke-19, pada tahun 1964, 5 tahun lebih awal, mereka telah mempunyai 58 sekolah missionary. Di Sabah sekarang ini heboh, mereka mengatakan di Sabah sekarang ada 3,000 gereja, 3,000 gereja berbanding dengan 300 masjid. Menunjukkan kita umat Islam masih tidur lagi. Saya tidak mengesahkan statistik tersebut, cuma itu satu yang menjadi buah mulut orang di negeri Sabah. Mereka mengatakan bahawa gereja itu 3,000 berbanding dengan masjid cuma 300. Saya tidak boleh mengesahkan, tetapi yang saya boleh sahkan di sini ialah pemerhatian saya sendiri bahawa setiap bandar negeri Sabah itu sekurang-kurangnya 3 gereja. Dan mereka berlumba-lumba sebenarnya apabila kerajaan USNO yang dahulunya berusaha bersungguh-sungguh untuk perkembangkan ajaran Islam jatuh, maka di situ umat Kristian telah dapat bergerak dengan bebas di negeri Sabah. Dan mereka berlumba-lumba apabila umat Islam membina masjid negeri, mereka telah membina sebuah masjid yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya. Dan sekarang ini ditambahkan lagi peruntukan untuk membesarkan lagi gereja tersebut. Jadi begitu dalam suasana yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun saya dibesarkan dalam sebuah agama yang begitu kuat sekali dalam pegangan Katolik ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendakkan bahawa saya didedahkan kepada ajaran Islam, dan ramai lagi sebenarnya umat Kristian ataupun yang tidak berpegangan agama daripada Sabah ini didedahkan kepada ajaran Islam melalui projek yang dikenali sebagai Yayasan Sabah, menghantar pelajar-pelajar ke Semenanjung, dan saya seorang yang terpilih untuk belajar di Sekolah Tinggi Batu Pahat Johor. Dan di situ sebagai seorang yang kuat dengan pegangan Kristian, malah sebelum pergi ke Batu Pahat, masa umur 12 tahun saya telah dikonfirmkan sebagai tentera Kristus setahap lagi. Itu dah second grade masuk syurga. Dan ramai daripada mereka yang menjadi tentera Kristus ni, diantaranya kawan-kawan saya yang selepas itu mengambil selangkah lagi dan menjadi padri, dapat first grade syurga. Saya kuat mempertahankan agama Kristian, dan saya banyak berdebat dengan orang-orang Islam mengenai dengan agama Kristian, kerana mereka menyerang. Dalam sekolah yang saya duduki di Batu Pahat itu, 200 orang pelajar dalam asrama harian, cuma 5 orang non-Muslim. Jadi pressure itu ada, dan umat Islam pada masa itu confident. Di negeri Johor, dia pegangan Islam itu kuat sikit. Dan walaupun di kalangan umat Islam itu ada yang kita tahu perangai yang tidak berapa baik, misalnya merokok dalam tandas, itu biasalah, yang sembunyi orang sembahyang Jumaat, dia sembunyi dalam loteng, dia sembunyi dalam gerobok, ya. Ada yang macam itu, tetapi ada juga yang melakukan dakwah. Dan ini satu pengajaran kepada kita sebenarnya pada usia 12, 13, 14, 15